pegawai-pegawai dari mana-mana jabatan yang dilanda musibah. Namun demikian, suatu perkara yang Kempas tidak dapat lupa adalah sifat muafakat bangsa Johor yang datang untuk mengulurkan bantuan secara tertib dan teratur. Betul, kita tidak kira kaum maupun ideologi politik di waktu itu. Semuanya hadir untuk satu sebab, iaitu kepribadian dan kemanusiaan bangsa Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Menteri Besar berucap selama 2 jam setengah merangkumi 53 muka surat dan hampir 400 ayat dan fasal di dalamnya. Mana mungkin Kempas boleh menghuraikannya dalam masa 15 ataupun 20 minit yang dibenarkan ini. Hanya apa yang boleh Kempas katakan tentangnya adalah bajet ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dalam sebuah negeri yang berkemajuan, yang merangkumi semua aspek untuk semua kaum. Pendek kata, Yang Berhormat Datuk Speaker, bajet ini adalah sebenar-benarnya bajet bangsa Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, sukacita Kempas mendengar ucapan Yang Amat Berhormat mengumumkan bahawa sebahagian dari pungutan hasil yang diterima dari VEP ataupun road charge akan digunakan untuk meluaskan perkhidmatan bas muafakat Johor di daerah-daerah lain. Alhamdulillah, setelah 2 tahun pengumuman oleh pihak pusat, maka akhirnya ternyata juga cadangan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Johor supaya cukai VEP atau RC itu dikenakan ke atas kereta berdaftar Singapura yang mendatangkan hasil kepada negeri Johor. Dengar cerita pula, Yang Berhormat Datuk Speaker, Singapura akan menaikkan lagi cukai kemasukan kereta berdaftar Malaysia ke sana sebagai tindak balasnya kepada keputusan kita. Ini suatu peluang lagi untuk kita menandingi mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih dari rakyat itu yang kerap masuk ke negara kita sambil menikmati subsidi kerajaan yang sepatutnya dikhususkan kepada rakyat tempatan. Mungkin ada yang mengatakan bahawa ianya akan menyusahkan rakyat kita juga yang bekerja di sana. Akan tetapi mereka harus tahu bahawa kerajaan kita sudah berlembut dengan membenarkan mereka memakai kenderaan berpendaftaran Singapura di jalan raya Malaysia, sedangkan Singapura mengharamkan rakyatnya sendiri memakai atau memandu kenderaan berdaftar Malaysia. Mereka tolong membangunkan Singapura, membayar segala cukai dari pembelian kenderaan ke cukai jalan, tak termasuk lagi cukai pendapatan di sana. Maka membayar sedikit cukai untuk menggunakan jalan raya dan infrastruktur di negara asal mereka tidak sepatutnya menjadi satu asas untuk mereka merungut. Yang Berhormat Datuk Speaker, rakyat Malaysia boleh bekerja di Singapura, tetapi jangan mereka sekali-kali lupa bahawa taat setia mereka adalah wajib untuk negara ini di mana mereka berpayung dan kekal bermastautin. Jika ada pula yang hendak memperjuangkan rakyat Singapura dengan mengatakan ini akan mengurangkan hasil pendapatan kita bila mana mereka mengurangkan kedatangan mereka di sini, jawapan saya adalah kita mengalu-alukannya kerana kita tidak mahu mereka menyempakkan jalan kita sehingga kita sendiri tersekat di dalam trafik, menjejaskan produktiviti rakyat di sini. Yang Berhormat Datuk Speaker, the demand to enter Johor is relatively inelastic, dengan izin. Ini adalah istilah ekonomi, Yang Berhormat Datuk Speaker. Umpamanya elastik ni artinya macam getah, bila kita tarik sepanjang, kemudian kita lepaskan, dia turun, dia masuk balik. Itu namanya elastik. Dan inelastik, getah tu kalau kita tarik lama, dia, bila kita lepaskan dia tak nak masuk balik. Itu namanya inelastik. Jadi umpamanya hari ini, kalau misal kata pen saya ni harganya RM2.50 pada hari ini, tiba-tiba besok harganya naik jadi RM4. Oleh kerana kenaikan yang mendadak seperti itu, saya membuat keputusan untuk tidak beli
pen ni langsung sampai bila-bila sebab ada alternatif. Itu namanya demand ataupun kehendak untuk pen ni adalah elastik. Berbanding pula dengan kotak rokok ni. Rokok ni kita dah tengok harganya naik daripada RM5 setengah jadi RM7, sehingga hari ni kalau beli ke hotel dah jadi RM17. RM17 bukan saja yang mampu milik, tapi yang tak mampu milik pun terus membelinya. Dia tak kira harga naik macam mana pun dia. Itu namanya the demand ataupun kehendak untuk menghisap rokok ni adalah inelastik. Jadi datang pula ke dalam kaedah Singapura ni, maka dalam keadaan rakyat Singapura, kalau kita kenakan charge sebanyak RM50 ke berapa ringgit pun, insya-Allah mereka masih akan datang. Mereka akan fikir betul-betul dan berkira berapa kali untuk mereka nak masuk ke Johor dalam seminggu dan akan berbelanja dengan lebih banyak untuk membaloikan pembayaran cukai VEP ataupun road charge yang mereka dikenakan. Maka kesudahannya nanti jalan raya kita akan menjadi kurang sesak, tetapi hasil pendapatan sama ada akan tetap kekal ataupun bertambah, memandangkan sekarang mereka sudah tidak lagi datang semata-mata untuk beli kangkung, makan mie rebus dan balik setiap hari. Jadi apabila dia nak datang, oleh kerana ada VP dan road charge dan sebagai cukai ni, mereka akan fikir betul-betul. Fikir dan akan belanja dengan lebih banyak setiap kali mereka masuk untuk membaloikan pembayaran cukai itu. Mereka bila masuk sini, macam-macam subsidi kerajaan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk rakyat tempatan dapat dinikmati oleh mereka. Jadi yang berhormat Datuk Speaker, KEMPAS juga mengambil peluang di sini untuk menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di atas titah baginda dalam Majlis Perhimpunan Bangsa Johor yang lalu mengharamkan demonstrasi jalanan. Ini termasuk kedua-dua pihak sama ada yang menentang maupun yang menyokong kerajaan. Kita perlu memelihara kemuafakatan negeri Johor. Johor adalah negeri yang tertib di dalam pentadbiran maupun tingkah laku rakyatnya. Berselisih pendapat itu adalah sihat. Namun demikian, maruah dan martabat negeri Johor harus kita pelihara dengan menggunakan saluran-saluran yang telah pun sedia ada mengikut perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang bertentangan. Yang berhormat Datuk Speaker, tahniah diucapkan kepada bangsa Johor yang tidak terbawa-bawa budaya orang luar ke bumi kita ini. Isu tempatan pula. Memandangkan masa tidak berapa mengizinkan, maka saya dengan pantas mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah menurap sebahagian besar jalan-jalan di kawasan KEMPAS, iaitu di kawasan KEMPAS, kawasan Denai, Banjaran dan Lurah. Yang berhormat Datuk Speaker, apabila kita bincang tentang the Johor Economic Powerhouse dengan pelaburan berbilion-bilion ringgit, rasanya janggal untuk KEMPAS nak membincangkan tentang kes jual lemang di musim perayaan dalam perkampungan KEMPAS ni. Sepatutnya ianya boleh dirunding di peringkat PBT, tetapi gagal. Kerana gagal untuk diberi budi bicara dan pertimbangan, perkara ini terpaksa KEMPAS bawa ke dalam Dewan Yang Mulia ini, dan KEMPAS harap dapatlah diberi pertimbangan sewajarnya di masa-masa akan datang. Perkara ini sudah pun dibawa ke peringkat teratas, tetapi nampaknya pandangan ikhlas atasan yang dihantar ke bawah untuk diberi budi bicara itu tidak diambil endah di kebelakangan ini. Yang KEMPAS merasa pelik, berniaga lemang untuk 2 minggu di musim raya tidak dibenarkan, malah dihangkut pula dengan naik lori. Tetapi aduan KEMPAS selama 2 tahun ke atas sebuah restoran yang mana setiap malam membuka meja di jalan raya umum dan menjual arak tidak pula dihangkut kuasa. Apabila KEMPAS membuat lawatan di siang hari, terdapat bekas-bekas botol arak terbiar di tepi jalan, di mana meja-meja itu terletak di waktu malam sebelumnya. Yang berhormat Datuk Speaker, lebih kurang 18
negeri di dalam Amerika Syarikat mengharamkan minuman arak di khalayak ramai. Dan jika terdapat berlaku perkara ini, pihak polis akan memasukkan mereka ke dalam penjara ataupun lock up hingga dibicarakan. Sayangnya di negeri ini, di mana Islam adalah agama resmi, mereka masih lagi boleh bermerajalela secara terbuka. Dalam masa yang sama, KEMPAS ingin pula menyanjung tinggi usaha pihak PBT di seluruh negeri dan juga special mention dengan izin kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Exco Kerajaan Tempatan dan juga pejabat daerah Johor Bahru di atas tindakan tegas yang diambil ke atas pusat-pusat perjudian yang meluasa kini. KEMPAS ingin mencadangkan supaya semua lesen-lesen hiburan keluarga yang bermesin dihapuskan sama sekali. Datuk Yang Berhormat Datuk Speaker, mana ada di zaman ini kita lihat mak, bapak, uda, angah atau kak long pergi bersama-sama ke pusat-pusat seperti ini. Tak adanya, jangan membohong. Maka istilah keluarga untuk pusat-pusat ini adalah semata-mata untuk menipu kerajaan dan rakyat jelata supaya dapat mereka menjalankan aktiviti perjudian. Yang Berhormat Datuk Speaker, dalam sepanjang persidangan ini beberapa kali disebut tentang bakal Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan kata-kata punjangga bekas-bekas presiden sebelumnya. Maka di sini KEMPAS ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan secara resmi ucapan tahniah kepada bakal Presiden Donald J. Trump di atas kemenangan dan pemilihan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-45. Tahniah juga kepada parti GOP, iaitu Republican Party, yang telah menguasai kedua-dua cabang Kongres di Capitol Hill, iaitu Senate dan House of Representatives. Dengan izin, kita tak perlu sangat berasa takut ke mana hulu hala tuju Presiden-elect Trump ini, semata-mata di atas retorik kempennya. Kerana saya mengikutinya sepanjang 6 bulan yang lepas, setelah memenangi pemilihan sebagai Presiden, beliau sudah mula berundur dari beberapa ketetapan polisi yang beliau buat semasa berkempen. Umpamanya tidak membenarkan umat Islam masuk. Di sini semua dah huru-hara mengatakan tak dapatlah pergi Amerika lagi. Ini tidak boleh berjadi. Sebab kalaupun beliau nak menetapkan perkara polisi itu, beliau terpaksa membentangkannya ke dalam Kongres dan benda ini terpaksa diluluskan. Ini bukan hak mutlak dia. Dan sekarang beliau pun sudah tarik balik. Dan tentang nak membawa balik pekerja-pekerja dan ke negeri asalnya, iaitu membawa balik bisnes ke negeri asalnya, ini pun tidak mungkin kerana zaman dulu apabila kita mempunyai kilang, lebih manusia daripada mesin. Jadi hari ini lebih mesin daripada manusia. Satu orang tekan satu button dah boleh buat kerja untuk 10 orang. Jadi dia punya pandangan yang dia nak bawa balik pekerjaan kepada rakyat dia ini tak berapa kita boleh ambil kira sangat. Namun demikian, saya lebih kurang menyokong juga cara beliau, kerana beliau hanya nak menjaga keselamatan negaranya, bukan campur tangan dalam kerajaan negara luar seperti yang berlaku di Timur Tengah di bawah pentadbiran Obama dan Clinton sebagai setiausaha negaranya, yang mana kita lihat Arab Spring dan lain-lain sehingga wujudnya berjuta pelarian Syria yang sedang mencari tempat untuk bermastautin pada hari ini. Jadi kalau kita lihat antara dua-dua kandidat itu, lebih bahaya Clinton daripada Donald Trump. Dan beliau adalah seorang ahli perniagaan. Sudah tentunya beliau tidak mahu lihat dunia perang dunia ketiga berlaku, kerana kalau itu berlaku maka habislah segala pelaburan dia di seluruh satu dunia, termasuk di Amerika. Namun demikian, KEMPAS mengucapkan tahniah kepada kerajaan Johor dan juga kerajaan pusat kerana telah pun memandang jauh mengambil keputusan melamar pelabur-pelabur dari China sebelum lagi Trump dipilih menjadi presiden, yang menimbulkan tidak sentuhan hala tuju ekonomi dunia. Baru-baru ini, pelaburan sebanyak 150
bilion dari China diraih oleh kerajaan pusat, dan Johor yang mempunyai foresight dengan izin dengan pelaburan sebanyak 400 bilion dalam jangkaan 20 tahun yang akan datang. Semalam saja pihak Bloomberg, iaitu agensi berita mengenai bidang kewangan, ada melaporkan akan ketakutan pihak serantau atau jiran kita di atas pelaburan gergasi di Johor ini yang mungkin mengganggu gugat ekonomi mereka jika usaha sama kita berjaya. Dan sudah bermacam cara mereka guna untuk cuba menggagalkan usaha sama ini. Yang Mohd Datuk Speaker, yang ini saya nak merakamkan, kira bukan duka cita tapi boleh gulung Kempas ya, tengah gulung. Nak merakamkan perasaan kecil hati beberapa rakan saya daripada kecil kan, nampak besar je. itu sebesar-besar pemimpin, ya, seperti Hitler pun dia mati pun bunuh diri. Itu pun kita dapat tahu mungkin kerana dia kecil hati. Yang Mohd Datuk Speaker, yang kita ada yang beberapa rakan saya di Barisan Nasional kecil hati dengan rakan-rakan kita yang lain di dalam Barisan Nasional juga. Sebab saban kali dalam 3 tahun yang lepas ni, asyik-asyik bila nak berbahasakan pihak pembangkang, mereka gunakan perkataan sebelah sana, yang sebelah sana. Jadi kita rasa kecil hatilah sebab kita sebenarnya bukanlah sebelah sana, sebenarnya kita ni sebelah situ. Jadi dengan rendah diri bagi pihak rakan-rakan kita, saya harap, ya, Kempas harap lepas ni kalau nak bahasakan pembangkang, gunakanlah perkataan pembangkang dan jangan gunakan sebelah sana. Sebab ini setiap kataan kita adalah doa. 40 kali dilafazkan sebelah sana, takut tahu, nauzubillah min zalik. Jangan perkara ini berlaku. Yang Mohd Datuk Speaker, akhir kata, Kempas merasa seolah-olah segala ayat-ayat dan perkataan puji-pujian yang boleh terdapat dalam segala kamus telah pun digunakan oleh semua ahli-ahli yang berhormat untuk menggambarkan prestasi unggul yang amat berhormat Menteri Besar Johor, sehingga Kempas pun sudah tidak tahu bagaimana hendak memuji beliau di atas pembentangan bajet yang cukup komprehensif dan bermakna untuk rakyat jelata, khususnya bangsa Johor. Hanya tinggal ini saja yang saya boleh kata kepada beliau. Yang amat berhormat, and I know you're watching. You're the best that we've ever had. May God bless you and may God bless the great state of Johor. Dengan izin Yang Berhormat Datuk Speaker, saya pulangkan segala puji-pujian kepada Allah SWT dan kepadanya kita semua berserah. Dengan itu, Kempas mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kempas. Kita teruskan, sila Sungai Abung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih kerana mengizinkan saya untuk berbahas pada kali yang ke-9 tentang bajet negeri Johor ini. Saya ingin merapatkan sembah tahniah ke bawah duli tuanku di atas ulang tahun keputeraan baginda tempoh hari. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan terus berada dalam ketetapan iman. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah membentangkan suatu bajet yang sungguh-sungguh menceriakan kita. Bukan kata benda yang minta dia bagi, yang kita tak minta, yang tengah berangan-rangan pun dia bagi. Syukur, berangan, syukur. Setengah bulan yang lalu berangan je dia bagi. Tahniah lah. Terima kasih. Beribu-ribu tahniah. Orang kampung telefon tanya, YB dapat kita yang pencen kaki tangan negeri dapat tak? Saya sanggup ya, terima kasih. Jadi itu. Datuk Speaker, dalam keadaan akal gangguan saya masih terganggu lagi ni tentang bajet pusat, tiba-tiba dah terpaksa berbahas bajet negeri ni. Oleh bagaimanapun, terima kasih 2.5 jam
tengah seolah kita dihidangkan dengan makanan-makanan yang lazat-lazat banyak pula tu. Sampai ulam sambal pun dah dibentangkan untuk rakyat, untuk kita semua. Jadi saya pada hari ini sebagai tukang rasa sudahlah. Rasa makanan ni masin ke, tawar ke, manis ke, cukup. Saya harap rakyat semua dapat merasai, menjamah, mengecapi hidangan yang telah dibentangkan oleh Ahmad Beranak Menteri Besar Johor. Saya ingin tidak bersetuju dengan pandangan Macap. Dia kata, kalau kita boleh terima bajet Johor, kenapa kita mencemuh bajet pusat? Ya. Saya tak setuju. Saya ganggu, sampai saya terganggu dengan bajet pusat. Johor saya puji. Nampak kejujurannya dalam membentangkan bajet tempoh hari. Nampak jujurnya. Bajet pusat, Wallahu a'lam lah. Body language dengan gayanya nak meyakinkan rakyat Malaysia tentang bajet terbaik, saya tak nampak. Orang putih katalah, honesty is a very expensive thing. Minta izin. Honesty, kejujuran itu mahal harganya. Tak cakap Arab. Ya. Tak cakap Arab, cakap orang putih. Alah, saya pun sikit-sikit je tu. So you cannot expect from cheap people. Tak boleh kita nak harap daripada orang yang murah-murah ni tak dapat kejujuran itu. Jadi saya nampak honesty ni pada Ahmad Beranak Menteri Besar Johor nampak jelas. Yang pusat ini saya tak berapa nampak, minta izin, maaf. Dalam keadaan ekonomi hutang kita 670 bilion, masih mendabik dada bahawa inilah bajet yang terbaik. Nak buat hutang lagi 114 bilion. Saya cukup bimbang. Apa perlu kereta api kalau nak membangunkan kawasan-kawasan bukan di kereta api. Ianya perlunya lebuh raya. Kereta api tak membangunkan kampung-kampung, kawasan-kawasan dan sebagainya. Tapi lebuh raya, ya. Kereta api laju Johor ni pun saya rasa tak boleh nak membangunkan sangat. Hanya untuk membawa manusia, orang daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi nak membangunkan sangat kawasan itu saya rasa tak berapa tepat. Tapi kalau debat lebuh raya, semua rakyat boleh pakai. Barang pun kita boleh angkut. Lepas tu saya jelas tak nampak kejujurannya. Jadi maaf Macap. Johor saya terima. Bajet pusat saya kurang terima. Satu bajet yang nampaknya nak menyelesaikan cabaran-cabaran terkini, masalah-masalah terkini. Ya. Saya setuju. Tapi bila Yang Berhormat Exco perpaduan bentang 2 hari yang lepas tentang diunjurkan bahawa Forest City sahaja akan menawarkan 220,000 pekerjaan. Iskandar Malaysia diunjurkan menawarkan 800,000 pekerjaan. Di mana kita ada hampir 1 juta pekerjaan. Tak masuk keluarga lagi yang bekerja. Kalau satu pekerja, 1 orang keluarga, penambahan hampir 2 juta penduduk negeri Johor ini. Adakah bajet pada hari ini bajet untuk masa depan? Adakah masalah air kita ni cukup untuk kita menampung hampir penambahan 2 juta ataupun 1 juta lagi? Jadi saya tak nampak. Untuk penyelesaian masa kini, ya, bagus. Saya setuju. Contoh air. Untuk masa depan, 20 tahun akan datang, maka kita kena memikirkan lagi masalah-masalah ini tak habis-habis. Datuk Speaker. Perumahan. 60,000 untuk yang rumah mampu milik untuk pendapatan yang 3,000, 5,000 ke bawah. Mungkin boleh selesai, itu pun tak boleh selesai. Kita ada 120,000 yang menanti. Yang kita nak buat 60,000.
Tapi mereka-mereka yang memerlukan rumah hingga 300,000 ke bawah, antara 120 hingga 200,000, 300,000 ke bawah, mana penyelesaiannya? Kita nak harapkan pemaju-pemaju? Mustahil. Jadi tak habis-habis masalah ini. Saya harap dah ada rumah murah, masalah yang akan timbul ialah kita nak meluluskan permohonan itu. Saya yakin ketelusan, keadilan akan diambil kira. Tapi saya nak nekankan, nak cadangkan di sini bahawa kita sediakan, jadikan di satu, ada kategori-kategori pemilik ataupun pemohon yang nak memohon rumah murah ini, pemilik. Kategorikan yang mesti bagi, yang amat perlu, yang perlu, yang kurang perlu dan sebagainya. Utamakanlah yang mesti bagi dulu. Saya bimbang dibuat undi-undian dan sebagainya. Kalau undi, ya adil. Nampak adil. Memang adil. Telus dan sebagainya. Macam tabung haji. Siapa mohon dulu dapat pergi. Betul, adil lah. Bagi orang dah pencen baru mohon, nak tunggu 30 tahun lagi, 100 tahun umur dia baru. Ini contoh, baru dapat tempat. Jadi, nak adil itu maknanya mesti kita bagi kepada orang yang memerlukannya. Jadi, harap sangat. Kan yang mohon tempat saya ni, nanti nanya ni, macam mana nak dia nak luluskan, nak bagi ni macam mana ni? Undi, kalau undi, bimbang lah. Nampak macam adil, tapi nampak macam kurang adil. So, cadangkan, ya? Kategorikan. Ini sangat-sangat perlu. Ada orang itu, dia tak boleh nak mohonkan kerana tak mampu, masa dia bekerja ni. Dia hanya boleh memohon bila dah hampir-hampir pencen. Jangka dia punya imbuhan dan sebagainya, bonus ni. Jadi barulah dia mohon. So, sama macam tabung haji. Dia tak boleh nak mohon kerana tak ada simpanan. Masa kerja ni, diharapkan pencen, bonus, baru dia mohon. Ini contoh. Saya rasa ini perlu. Jadi, Yang Berhormat Datuk Speaker, masuk juga dalam projek-projek rumah-rumah kedai yang mana dibentangkan juga bahawa Kerajaan Johor nak membina rumah-rumah kedai yang harga murah. Saya setuju, tapi saya rasa masih kita tidak mampu sepenuhnya. Kalau kita lihat hari ini, kalau di Muar lah, Datuk Speaker, pesat membangun dengan rumah-rumah kedai yang baru-baru ni. Besar-besar pula tu, beratus-ratus kedai. Kenapa tidak ada syarat-syarat buat rumah kedai pun mesti ada peruntukan berapa peratus kedai-kedai yang harga murah? Kenapa? Kalau rumah kita boleh adakan syarat ini, kenapa kedai tak ada? Saya harap selepas ini cuba bincangkan, cuba fikirkan bahawa rumah-rumah kedai pun mesti kita letakkan syarat berapa ratus unit, mesti ada kedai-kedai yang berharga murah. Itu pun saya rasa ramai rakyat kita yang tak mampu. Kalau letak harga murah pun ramai tak mampu nak beli. Jadi saya menyokong penuh. Walaupun tak cukupi, memang tak cukupi. Jadi kalau tak cukup, buat kaedah-kaedah lain bagi orang kita untuk berniaga. Lenienkan, maknanya janganlah kita meletakkan syarat yang ketat sangat. Nak niaga bawah pokok, tepi parit ini. Dan kita pandang sebelah mata lah. Buka dua-dua mata, tengok. Walaupun tak kena tempatnya, tak ikut syarat dan sebagainya, maka kita kena ambil kira. Oleh kerana kita tak mampu untuk menjadikan mereka ini tempat-tempat untuk berniaga, maka itulah jalannya. Tepi parit, tepi jalan. Nasihat mereka salah, tapi ada kita punya penyelesaiannya. Ada usaha kita untuk membantu mereka. Nak berniaga burger, tak apa, kita sediakan gerai. Ini harga gerai kita, standard.
Bayar tak bayar selepuk pun tak apa, sikit-sikit. Ini cara kita nak membantu orang kita untuk berniaga. Yang Amat Datuk Speaker, saya simpati lah dengan Yang Amat Menteri Besar Johor dan Barisan Exco ni. Kalau tak ada hari-hari, tak ada yang hari-hari yang mereka ni tak memikirkan tentang masalah rakyat, kesian juga. Kesian. Mana mereka ni usaha sungguh-sungguh, jujur untuk membangunkan negeri kita ni. Terima kasih. Contoh macam apa ni, Exco Kesihatan. Saya heran, memang rajin dia. Masalah wabak Zika yang tak melanda lagi pun, saya heran. Saya tahu dia ada di Mekah, tapi hari-hari dia keluar dalam surat khabar ni. Macam mana ni? Prihatinnya. Mungkin contoh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tu dah beri contoh nak kerja begini, Exco-nya. Exco lain pun begitu juga. Macam dia ada hantu raya, badan dekat Mekah. Boleh misalkan masalah di sini. Ilmu tidak menjadi. Betul masalah alam sekitar pun, dia kat Mekah, dia keluar kenyataan juga. Macam remote control daripada sana. Ini satu contoh. Dan saya yakin yang lain-lain pun lebih kurang begitu jugalah. Datuk Speaker, kalau saya bawa isu-isu, makin banyak masa saya kena ambil. Saya percayalah, masa memang tak banyak lah. Rakan-rakan saya daripada BN pun ramai lagi nak ucap tu. Mereka, itulah. Jadi, saya nak akhirkan dengan suatu kata-kata pujangga lah kalau kita membuat bajet ataupun perniagaan. Tapi di Johor ni Alhamdulillah, ini khusus untuk di pusat ataupun siapa sajalah. If you buy things dengan izin, which you do not need, kalau kita nak beli-beli barang, benda-benda barang kita tak perlu, soon you will sell the thing that you need. Lama-lama kemudian benda yang tak perlu pun kita beli, kita belanja. Lama benda yang kita perlu pun kita jual. Ini contohnya bukan di sini, di pusat sana. Jual habis. Barang harta aset-aset kita. Jana-jana kuasa kita jual habis. Benda kita perlu. Akhirnya bila belanja benda yang tak perlu, benda yang kita perlu pun kita jual habis. Ini satu peringatan. Kepada siapa sajalah yang mentadbir, yang menguruskan harta benda negara, perniagaan dan sebagainya. Jadi saya gulunglah. Gulung tikar pun boleh. Lepas ni insya-Allah tak ada lagi Sungai Abung. Akan datang, Kalau ni lah yang terakhir ni. Lepas Sungai Abung dah tak ada lagi, SPR dah. Kenapa dihasat dengan Sungai Abung? Sungai Abung dah wasiat. Dah buat wasiat. Kawasan tu ada nama Sungai Abung tu, dia padam, dia hilang kan. Tadi akan datang Dewan ni tak ada lagi Sungai Abung. Sempang Geram nama dia. Saya rasa baik letak Sempang Geram. Jadi dengan ini saya menyokong usul dan saya terima bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Sungai Abung. Sempang Geram ya bisa. Diteruskan sila mengkibul. Jaga masa mengkibul macam Sungai Abung. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Salam sejahtera dan salam impian Johor kepada semua ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Mulia ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, selama ini apabila kami menyertai membahaskan bajet ataupun menjunjung kasih titah Duri Yang Maha Mulia Sultan, kita lebih cenderung kepada memberi cadangan ataupun nasihat kalau ada. Seperti yang selalu rakan kita Yang Berhormat Sedilih, dia tegur, dia kata jangan hentam sangat. Bagi teguran sikit boleh. Kalau baik, bagi cadangan. Tapi kali ini mengkibur bercadang untuk ubah sikit caranya, di mana
nampaknya cadangan-cadangan yang kami kemukakan sebelum ni tidak diberi titik berat yang sewajarnya. Ada di kalangan cadangan-cadangan tersebut dipelekehkan lagi. Maka di sini Mengkibul kali ini akan mengemukakan 40 soalan kepada pihak pentadbiran dengan harapan persoalan-persoalan ini dapat penerangan yang lebih terperinci daripada pihak pentadbiran dan isu-isu yang diutarakan ini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada kerajaan. Dan ini sebenarnya juga adalah satu kita kata ganti rugi daripada masa yang diperuntukkan untuk sesi soal jawab yang terlalu pendek, 1 jam. Macam Mengkibul dah 2 hari berturut-turut. Semalam giliran yang ke-13 tapi berhenti kat soalan yang ke-12. Hari ini giliran yang ke-8. Nampaknya ada peluang tapi berhenti di nombor 5. Maknanya kita tak cukup masa untuk mengemukakan soalan rakyat, soalan kawasan. Maka dengan harapan soalan-soalan sesi soalan jawab dapat diperpanjangkan dan tak perlulah kita menggunakan masa untuk perbahasan ini untuk mengemukakan soalan. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah sekali lagi membuat percubaan untuk membentangkan bajet tahunan dengan surplus atau lebihan sebanyak ringgit Malaysia RM1,303,000. Ini sebenarnya satu usaha yang baik. Dan Mengkibul berharap apa yang diperancangkan ini janganlah hanya bagai bertanam tebu di bibir saja. Maka kami berharap supaya pihak kerajaan, pihak pentadbiran dapat mengikuti apa yang diperancangkan dalam bajet ini secara berhemah dan cekap. Supaya kita tak perlu membentangkan bajet atau bekalan tambahan dalam persidangan akan datang. Satu lagi perkara yang perlu dibanggakan dalam bajet kali ini adalah nisbah perbelanjaan pembangunan dalam bajet kali ini mencecah 47% daripada keseluruhan bajet, iaitu diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia RM763 juta untuk perkara pembangunan di negeri Johor dalam tahun depan. Ini menambahkan satu pertambahan yang perlu diberikan kredit, iaitu jika berbanding dengan bajet persekutuan ini sebenarnya lebih tinggi. Dan kita banding dengan tahun-tahun lepas, sebenarnya nisbah ini pun lebih tinggi, iaitu pada tahun 2016 nisbah dia 38%. Tahun 2015 nisbahnya 30%. Dan 2014 nisbah dia 28%. Namun begitu, Yang Berhormat Datuk Speaker, perkara ini sebenarnya menimbulkan kecurigaan tentang ada kemajuan yang begitu ketara ini. Maka soalan pertama, adakah kerajaan dapat memberi jaminan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya bahawa pihak kerajaan akan mengikuti dan membelanja mengikut rancangan yang dibuat dalam bajet ini? Dan kedua, adakah kerajaan tidak akan membentangkan sebarang perbekalan tambahan pada tahun hadapan sebagai bukti bahawa bajet 2017 adalah betul-betul satu bajet lebihan yang sebenar dan menunjukkan, membuktikan bahawa kecekapan pihak kerajaan mengurus stabil kewangan negeri Johor. Soalan ketiga, apakah rasionalnya perbelanjaan penyelenggaraan kerja-kerja baik pulih
dimasukkan dalam maksud perbelanjaan pembangunan. Tetapi bukan seperti yang perbelanjaan pengurusan seperti mana yang berlaku untuk bajet-bajet sebelum tahun 2016. Makna dalam bajet-bajet sebelum ni, tahun 2015 dan terdahulu, perbelanjaan ini adalah sebagai perbelanjaan pengurusan. Maka, apakah rasionalnya? Keempat, sebenarnya rakyat tertanya-tanya sama ada kerajaan betul-betul memperuntukkan perbelanjaan yang lebih besar dalam perkara pembangunan, ataupun dia hanya menggambarkan perubahan cara perakaunan. Maka kerajaan perlu membuktikan bahawa semua mana kerajaan betul-betul memperuntukkan lebih banyak perbelanjaan dalam perkara pembangunan, tetapi ianya bukan satu silap mata dengan angka ataupun cara perakaunan saja. Yang berhormat Datuk Speaker, bajet tahun 2017 dengan tema Johor Berkemajuan, Rakyat Sejahtera, ini menunjukkan bahawa kerajaan sedar bahawa sesuatu masyarakat yang maju belum tentu akan membawa kesejahteraan hidup kepada anggotanya. Sebagai contoh, kita bangga dengan pencapaian negeri Johor dalam pelbagai bidang yang boleh melayakkan kita digelar sebagai negeri maju. Namun begitu, adakah kita boleh menganggap bahawa penduduk di sekitar daerah Mersing, Kota Tinggi, Klang dan sebahagian Johor Bahru hidup sejahtera apabila mereka mengalami gangguan bekan air? Maka Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan beberapa projek yang memberangsangkan untuk menangani isu air di negeri Johor. Bagaimanapun ada beberapa persoalan perlu ditimbulkan supaya projek-projek ini betul-betul membawa manfaat kepada seluruh rakyat Johor. Iaitu soalan ke-6, bilakah pihak kerajaan bercadang untuk umumkan dapatan dan laporan kajian sumber air negeri Johor ataupun dengan izin Johor Water Resource Study 2010 to 2060 untuk pengetahuan awam. Ketujuh, sekarang ni orang awam hanya dapat mengetahui rancangan yang ada untuk menangani isu-isu air melalui laporan kajian sumber air negara ataupun dengan izin National Water Resource Study tahun 2000 hingga 2050. Adalah kurang sesuai sekiranya kita hanya bergantung kepada satu sumber saja untuk mengaji sesuatu isu. Maka bukankah satu perkara yang baik untuk supaya kita mempunyai sumber tambahan sekiranya ada untuk lebih memahami isu-isu krisis air yang kita hadapi sekarang? Apakah masalah yang ataupun halangan yang mengakibatkan pihak kerajaan berasa begitu berat untuk mengumumkan laporan kajian sumber air negeri Johor untuk fahaman dan kajian orang awam? Yang ke-9, mengkibur sebenarnya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dalam usaha memulakan pembinaan loji rawatan air Kahang yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh seluruh warga Keluang dengan peruntukan ringgit Malaysia 125 juta ringgit. Berdasarkan kajian sumber air negara, tahap pertama, stage 1 untuk loji rawatan air Kahang dijangkakan siap dibina pada tahun 2014. Bagaimanapun kita hanya ingin memulakan pembinaan loji rawatan air ini pada tahun 2017, pada tahun hadapan. Maka kerajaan harus menjelaskan kepada seluruh warga Johor sebab-sebab mengapa projek yang pada mulanya dijangka siap dibina pada tahun 2014
hanya dimulakan pembinaannya pada tahun hadapan. Ini telah menyebabkan kita terpaksa mengeluarkan perbelanjaan lebih 15 juta ringgit untuk menyambung satu pipe untuk menyalurkan air dari empangan Kahang ke loji rawatan air Sembrong Timur jika perlu pada sekiranya empangan Kahang siap dibina pada tahun 2019. Maka sebenarnya sekiranya loji rawatan air ini dibina mengikut jadualnya, kita tak perlu membelanjakan lebih, dan dia sempat beroperasi selaras dengan pembinaan empangan Kahang. Dan serupanya dengan cadangan-cadangan lain yang dinyatakan dalam kajian sumber air negara, iaitu ada satu cadangan untuk membina satu inflatable well dengan izin merentasi sungai Sembrong Kiri yang dirancang siap dibina pada tahun 2011. Tetapi apakah sebabnya sehingga sekarang projek ini, cadangan ini tidak dilaksanakan? Keadaan ini sebenarnya Datuk Speaker, keadaan ini telah menyebabkan SAJ Holding terpaksa mengeluarkan peruntukan sendiri, perbelanjaan sendiri untuk membina, menambah sedikit daripada di bahagian intake sungai tersebut untuk meninggikan sedikit paras air di intake. Maka kalau pihak kerajaan telah membuat pembinaan, melaksanakan pembinaan ini mengikut jadual, maksudnya masalah yang kita hadapi tidak akan begitu teruk. Soalan ke-11, kita juga mendapati ada pelbagai aktiviti pertanian yang mendatangkan kesan buruk kepada kawasan tataran air sungai Sembrong Kiri yang selalu menghadapi masalah penyusutan yang begitu drastik, terutamanya dalam musim kemarau. Aktiviti-aktiviti pertanian tersebut dijalankan sebenarnya di tebing sungai sahaja. Jangan kata kawasan tataran air. Jadi sebagai satu sumber air yang penting untuk warga Keluang, apakah rancangan pihak kerajaan untuk membaik pulih kawasan tataran tersebut? Kajian sumber air negara juga telah mengesyorkan supaya empangan Bekuk dinaik taraf bagi menampung penyertaan yang semakin meningkat di daerah Batu Pahat. Bagaimanakah perkembangan rancangan ini? Apakah masalah ataupun halangan yang dihadapi kerajaan sehingga projek yang dijangkakan siap pada tahun 2011 mengalami kelewatan? Satu lagi cadangan dalam laporan yang sama adalah membina Baras Sengheng untuk menambah pembekalan air mentah sebanyak 530 juta liter sehari. Projek ini dijangkakan siap pada tahun 2012 untuk membekalkan air kepada penduduk di sekitar daerah Johor Bahru. Apakah perkembangan terkini pelaksanaan projek ini? Satu lagi rancangan untuk pembekalan air di daerah Johor Bahru adalah pembinaan empangan Jenggeri yang membekalkan air mentah sebanyak 135 juta liter sehari yang dijangka siap pada tahun 2012. Apakah perkembangan projek ini? Adakah kelewatan projek-projek tersebut merupakan salah satu faktor penyumbang kepada krisis air yang berlaku di sekitar daerah Johor Bahru pada tahun lepas? Kibul, sila gulung, masa dah. Baru sampai soalan 17, Datuk. Kalau nak itu sampai besok. Okey, saya cuba cepatkan. Jadi adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk melaksanakan projek-projek ini? Sekiranya ada, apakah punca utama yang menyumbang kepada kelewatan projek ini? Jikanya tidak, mengapa kerajaan membuat keputusan semikian? Memandangkan penduduk di Mesing mengalami gangguan bekalan air yang berlanjutan lebih daripada 6 bulan. Adakah
kerajaan begitu yakin bahawa masalah ini dapat diselesaikan dengan projek naik taraf empangan Congok untuk memastikan kelestarian bekalan air di daerah Mersing? Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk memulakan pembinaan empangan Mersing dengan lebih awal supaya projek ini dapat disiap lebih awal atau tepat pada masa seperti yang dijadualkan, iaitu tahun 2022 seperti yang disyorkan dalam kajian sumber air negara? Makna selama ini kita bergantung kepada bajet persekutuan untuk rancangan pembangunan rancangan air di negeri Johor. Tapi apabila kita mengaji bajet persekutuan, itu satu perkara yang begitu menyedihkan, di mana keseluruhan rancangan ini, projek-projek yang terlibat menelan peruntukan sebanyak 775 juta ringgit. 775 juta ringgit. Tetapi projek ini ataupun bajet tahun ini hanya diberikan oleh persekutuan 34 juta. Adakah kita perlu menunggu sebanyak lebih daripada 20 tahun supaya semua projek-projek yang dirancangkan dalam bajet-bajet ini dapat diselesaikan atau dijalankan sepenuhnya? Sampai masa itu kita terpaksa berhadapan dengan masalah baru. Maka pihak kerajaan perlu mencari jalan ataupun memberi desakan kepada kerajaan persekutuan supaya isu pembekalan air ini diberikan penekanan yang sewajarnya. Yang berhormat Datuk Speaker, projek landasan berkembal dijangkakan akan bermula tidak lama lagi. Namun begitu, ada beberapa perkara yang masih belum terjawab yang mungkin memberi impak kepada penduduk setempat, termasuk penduduk di Kluang. Apakah dasar yang menjadi asas kepada pihak kerajaan dalam meluluskan segala projek dan reka bentuk projek ini? Adakah reka bentuk dan rancangan dibentangkan lebih daripada 5 tahun lalu masih diguna pakai sekarang tanpa sebarang kaji semula atas rancangan asal? Mengapa tidak kerajaan menubuhkan satu kaukus berkenaan isu projek ini bagi mengumpul pendapat dan maklum balas daripada awam atas inisiatif Kerajaan Negeri Johor supaya pelaksanaan projek ini memenuhi kehendak perkembangan semasa masyarakat setempat? Apakah salahnya sekiranya adun-adun Sulang, Senai, Bekuk, Jebentar dan Mengkibul turut terlibat dalam kaukus ini dan terus menyumbang pendapat untuk menambah baik dan melancarkan lagi pelaksanaan projek ini? Apakah pendirian pihak kerajaan berkenaan cadangan untuk merobohkan 2 buah jejambat yang menghubungkan kedua-dua belah landasan kereta api di pusat bandar Kluang? Kita perlu faham bahawa cadangan untuk merobohkan jejambat-jejambat ini sebenarnya membelahkan bandar Kluang dan mendatangkan impak yang besar, iaitu menerukkan lagi kesesakan lalu lintas di bandar terutamanya pada waktu puncak. Bagi memastikan projek-projek ini tidak menyulitkan penduduk di Kluang, bukankah kerajaan, pihak berkuasa tempatan perlu membuat sesuatu untuk memberi cadangan feedback kepada pihak KTM untuk mengubah reka bentuk projek ini? Yang berhormat Datuk Speaker, apakah rancangan pihak kerajaan dalam menaik taraf keselamatan lalu lintas di Jalan Batu Pahat Kluang, terutamanya dalam keadaan di mana kerajaan persekutuan masih belum meluluskan permohonan untuk naik taraf jalan tersebut? Bukankah keselamatan ataupun kesejahteraan rakyat perlu diberikan keutamaan, dan kita perlu membuat sesuatu untuk sekurang-kurangnya mengurangkan kerugian nyawa dan harta yang dihadapi oleh rakyat sebelum kerajaan persekutuan yang dikatakan kleptokrasi itu dapat bertindak sewajarnya. Kita perlu bertindak dahulu. Maka Mengkibul, sila tutup. ada lagi 2-3 soalan.
Kita bagi Boleh. kawan-kawan lain untuk berucap. Ya. 2 minit. Sila duduk. 2 minit lagi saya akan habiskan ni. Jadi apakah masalah yang dihadapi oleh kerajaan dalam membina beberapa buah jejantas ataupun kemudahan pejalan kaki yang lain bagi memudahkan pengguna jalan raya dalam melintasi jalan mesin yang semakin sibuk? Mengkibul sebenarnya telah membuat permohonan untuk membuat demikian lebih daripada 2 tahun yang lalu. Namun sehingga sekarang masih belum ada apa-apa tindakan berita baik daripada kerajaan. Tahniah kepada Datuk Setiausaha Kerajaan dalam menubuhkan satu task force memerangi gejala perjudian haram. Apakah pencapaian task force ini? Dan apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk mencegah pusat-pusat judi haram ni beroperasi semula dalam masa yang terlalu singkat selepas penguatkuasaan dan operasi dijalankan? Ada yang dibuka semula hari keesokannya. Maka dengan singkat, pihak kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar haruslah membukti kepada seluruh warga Johor bahawa kerajaan negeri Johor bertegas dalam menegakkan prinsip integriti. Maka soalan terakhir daripada Mengkibul adalah, adakah pimpinan kerajaan negeri Johor sedar bahawa siapakah MO1 yang dimaksudkan oleh DOJ Amerika Syarikat dan terus memberi sokongan yang tidak belah bagi kepada beliau dan kerajaan kleptokrasi tersebut sehingga PRU 14. Sekian, terima kasih. Sila Bukit Permai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi peluang dan laluan kepada Bukit Permai untuk berbahas rundingan yang dibawa oleh Rengit. Pertamanya, Bukit Permai ingin merapat sembah tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sempena ulang tahun kelahiran Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada hari semalam. Semoga Allah lanjutkan usia Tuanku. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebagai ahli Dewan, kita perlu bertanggungjawab dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Janganlah kita pada hari ini mengeluarkan kenyataan secara sembrono yang memberi persepsi yang mengelirukan kepada rakyat di luar sana. Pada kesempatan ini, yang awal ini, saya ingin merujuk kepada beberapa ahli dewan daripada pembangkang yang mempertikaikan Belanjawan Negeri Johor dengan mempersoalkan tentang peruntukan tambahan. Mereka asyik berulang-ulang kali, terutamanya Pekala Rinting dan juga tadi daripada Mengkibul, turut mengatakan tentang peruntukan tambahan. Mereka sentiasa memberi persepsi kepada rakyat daripada satu sudut, tetapi mereka tidak pernah melihat dari sudut yang lain. Mereka hanya mencerita tentang tambahan peruntukan, tapi kenapa mereka tidak bercakap tentang tambahan hasil? Apabila mereka melihat dari satu sudut, mereka nampak jawapan yang salah. Bagi saya, ahli Dewan Pekala Rinting, dia tidur. Dia tidak mengikuti sidang Dewan ini dengan tepat. Kerana apa, Yang Berhormat Datuk Speaker? Tadi di luar Dewan, saya melihat dan saya merakamkan gambar Yang Berhormat Pekala Rinting mengeluarkan artikel bahan bercetak yang mengelirukan rakyat, di mana menurut laporan audit yang telah dibentangkan di Parlimen dan dibawa ke Dewan ini pada bulan April 2016, secara jelas laporan
audit ini mengatakan bahawa negeri Johor mencatat lebihan untuk belanjawan 2014 lebihan sebanyak 359 juta. Tetapi bahan bercetak yang disiarkan di luar dewan oleh Pengkalan Rinting mengatakan bahawa kita mempunyai defisit 129 juta. Ini satu pemalsuan dokumen audit yang telah dibentangkan di dalam dewan ini. Jadi saya menyeru supaya kita melalui jawatankuasa hak dan kebebasan, kita ambil tindakan terhadap Pengkalan Rinting yang memasukkan dokumen audit yang telah dibentangkan dalam dewan ini. Yang berhormat Datuk Speaker, tak habis dengan itu, Pengkalan Rinting juga ada mengeluarkan kenyataan berbentuk plakat ni mengatakan bahawa kita defisit 200 juta pada 2015 sebab ada peruntukan tambahan. Sedangkan Jabatan Audit Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa menurut laporan audit negara untuk 2015, yang ini belum bentang di Parlimen, tetapi Jabatan Audit Negara telah pun membuat kenyataan bahawa kumpulan wang disatukan bagi negeri Johor meningkat sebanyak 317.6 juta, iaitu meningkat 2.3 bilion pada 2014 kepada 2.6 bilion pada 2015. Kerajaan negeri mencatat lebihan sebanyak 153.83 juta, menjadikan hasil pada 31 Disember 2015 berbaki 998 juta. Ini kenyataan daripada Jabatan Audit Negara. Macam mana Pengkalan Rinting boleh kata kerajaan negeri mengalami defisit sebanyak 200 juta? Inilah malangnya rakyat kalau menerima satu ahli dewan yang menipu, yang memasukkan dokumen-dokumen rasmi kerajaan. Ini mengelirukan rakyat. Ini palsu. Yang ditunjuk peruntukan tambahan. Hasil tambahan kenapa tak tunjuk? Sebab itu, jadi ahli dewan ini perlu bertanggungjawab. Kemudian ada pula yang mengatakan kononnya, semalam kita dengar semua orang seronok, tenganga semua, sebab yang bercakap tu perempuan. Dewan ni perempuan tak ramai. Apabila perempuan bangun bercakap, wah semua seronok. Saya tengok Datuk Speaker pun semalam boleh tahan juga. Tengok Senai semalam cakap. Senai cakap amalan perakunan kreatif, iaitu Creative Accounting Practice. Bahasa ni halus, tapi dia boleh menimbulkan persepsi buruk kepada rakyat di luar sana. Ini tidak baik. Kerana apa? Kerana mendakwa kononnya kita meletakkan pengurusan ini, belanja pengurusan di bawah tajuk pembangunan. Cubalah tengok betul-betul muka surat 84 ni, buku ni. Semua ahli dewan dapat ni. Bawah maksud pembangunan 72. Mana ada kata kod 72006 daripada 4.3 juta meningkat kepada mana ada kata itu duit penyelenggaraan. Dia tak cakap duit penyelenggaraan pun. Tapi Senai cakap, ni berbetim ni ada kat saya. Kenapa penyelenggaraan bangunan meningkat mendadak dari 4.3 hingga 41 juta? Ini tak betul ni. Dekat buku ni tak cakap pun penyelenggaraan. Kerana bawah SUK pengurusan ni banyak jabatan. Banyak jabatan. UPEN, Bakas, macam-macam jabatan bawah SUK pengurusan. UPEN pun nak bangunan baru, Bakas pun nak bangunan baru. Kemudian di bawah maksud 72 pembangunan ni, dia ada sebut
Bukan penyelenggaraan aja, naik taraf, naik taraf, naik taraf. Bila sebut naik taraf, maknanya ada kerja-kerja fizikal yang berlaku. Pecah bumbung ke, pecah tangga ke, ini pembangunan lah ni. Takkan nak sebut ini sebagai emolumen. Ini pembangunan. Bila disebut mengamalkan perakaunan kreatif, saya tak boleh terima. Saya bidas kenyataan Senai semalam dengan sekeras-kerasnya bahawa ini bajet yang jujur, ikhlas. Terima kasih Sungai Abung. Sungai Abung boleh pindah duduk sana sebab dah ganti dengan Jorak. Saya duduk sini, Datuk Speaker, bau dulu tak ada bau, saya ada bau bunga, bunga raya, bunga raya. Tetapi saya nampak mutu perbahasan pembangkang dari segi bahasa Malaysianya masih belum baik lagi. Jadi saya harap kesempatan yang ada sementara Jorak ada di sini. Jorak ini merupakan pejuang bahasa kebangsaan. Jadi kita rasa kehilangan lah bila Jorak pejuang bahasa ni hilang. Tapi saya harap ahli-ahli pembangkang ambil kesempatan sementara Jorak duduk sini, ambil kesempatan untuk perbaiki bahasa kebangsaan sebelum dia balik ke sana semula. Itu kena. Saya ingatkan baik-baik. Ya Muhammad, Datuk Speaker, kita ni jadi manusia, kita nak memangkang lah. Tapi janganlah menipu rakyat. Jangan menipu rakyat. Saya harap kita akan buat usul besok. Kita siasat Pengkalan Rinting kerana memasukkan dokumen Jabatan Audit Negara ni. Dia kerana beliau membuat bahan bercetak dan diedarkan kepada wartawan. Ini tak betul. Yang berhormat Datuk Speaker, saya baru nak mula lah. Tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Besar kerana pada tahun ini telah menyediakan bajet yang sangat inklusif yang menyentuh semua aspek dan segenap lapisan masyarakat bangsa Johor. Bajet bernilai 1.6 bilion ringgit ini yang mana 700 juta diperuntukkan untuk pembangunan yang meliputi 47%. Jumlah keseluruhan hasil adalah sangat menarik. Bayangkan hasil yang kerajaan kutip sebanyak 1.6 juta ini separuh daripada duit yang kerajaan kutip. Hasil ini kita pulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Inilah betapa murninya hati budi pemimpin Johor pada masa ini. Dan lebih manis lagi Datuk Speaker, apabila sebanyak 9 kali daerah Kulai disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar semasa berucap membentangkan bajet Johor 2017. Yang pertama berkenaan dengan rancangan tempatan banjir di Kampung Melayu Sengkang bernilai 2 juta. Sebenarnya tahun 2016 projek tempatan banjir melalui JPS ini kita telah terima, JPS Kulai telah terima 900,000. Tapi dalam bajet 2017 ada lagi 2 juta. Terima kasih. Kemudian rancangan saliran bandar di Kulai, iaitu sebahagian daripada 13.5 juta. Kemudian jambatan di Sungai Gunung Pulai Kulai, iaitu sebahagian peruntukan daripada jumlah sebenar 79 juta. Perkara keempat berkenaan dengan kurniaan hak milik tanah. 195 pemohon bagi tanah seluas 364 ekar di Kampung Rahmat Kulai, Kampung Sungai Besoi, Dun Bukit Permai ni semua ni, Kampung Pekalan Indah. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Speaker, sepanjang tahun ini 1,500 fail tanah tertonggak telah diproses oleh Pejabat Tanah Kulai. 800 dah selesai 5A. 200 bulan Januari 5A. Baki bulan Mac 2017 selesai 1,500 fail tanah tertonggak. Saya nak ambil kesempatan Dewan Mulia ini, tahniah, terima kasih kerajaan, PTD Kulai dan PTG kerana begitu lancar buat kerja demi kesejahteraan rakyat. Kemudian perkara kelima, naik taraf hutan bandar Kulai ni pun dalam Dun Bukit Permai 2 juta. Perkara keenam, membina Dewan Raya Taman Saintek Kulai 250,000.
juga disebut dalam bajet. Ini belakang je pejabat Pusat Imat Adun Bukit Permai. Ketujuh, membuat kawasan karavan di Gunung Pulai, Kulai 200,000. Dan yang menarik sekali Datuk Speaker berkenaan dengan pembinaan sekolah agama, iaitu Kulai akan dapat 6 buah sekolah agama pada tahun 2017. Apabila sebut sekolah agama, saya nak merujuk sekolah agama Bandar Putra. Saya pernah perjuangkan dalam Dewan ini. Kita mohon 2.5 juta. Pada tahun 2013-14 cakap 2.5 juta untuk 8-10 bilik darjah je. Tapi apa yang menariknya, selepas pihak KPRJ ambil alih, sekolah agama Bandar Putra ini dapat 8.7 juta yang merangkumi 32 bilik darjah, bangunan tadika agama Johor, Dewan Berbumbung serta surau dan pusat sumber. Terima kasih banyak-banyak Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan KPRJ. Kita minta sikit, dia bagi banyak dan sangat menguntungkan penduduk Bandar Putra. Kemudian dapat banyak tu gulung je lah. Saya akan gulung 9. Yang terakhir, perkara yang disebut yang ke-9 dalam ucapan bajet berkenaan Masjid Al-Mukminin Bandar Jalan Cengal sebanyak 2.6 juta. Yang ini saya minta sambil bergurau je. Waktu majlis buka puasa Yang Berhormat MB datang, bisik-bisik dah dapat 2.6 juta. Datuk Speaker, tanya kepada KPRJ kerana begitu pantas dan proses pembinaan sekolah agama itu pun dah melebihi jadual kongres di tapak. Bagi rakyat Dun Bukit Permai tak manis dan tak patut kalau saya tak bawa soal pembangunan di Bukit Permai. Bajet pembangunan ini 700 juta. Saya harap limpahan dia dapat kepada rakyat di Dun Bukit Permai. Jadi saya nak kaitkan bajet ini dengan pelan pertumbuhan strategik Johor khusus untuk kawasan Bukit Permai. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya minta perkara ini pihak UPEN, pihak KKLW, pihak Felda tolong beri perhatian. Kulai ini, kalau kita ambil Bandar Kulai, iaitu Bandar Kulai lama itu sebagai center of reference, titik rujukan, Kulai ini ada 3 koridor. Yang pertama, Kulai ke Senai, itu satu koridor. Kemudian Kulai ke Bukit Batu, satu koridor. Dan ada satu koridor lagi, tempat Datuk Speaker selalu ulang alik, iaitu Kulai, Sedenak, Kota Tinggi. Ini satu koridor. Ada 3 koridor di Kulai. Tetapi kalau kita lihat dari segi pembangunan, koridor Kulai Senai ini sangat membangun. Kulai Senai sangat membangun kerana tanah-tanah ini milik swasta, milik pemaju. Tanah ini bernilai tinggi. Dia kerajaan tak payah buat apa-apa pun, dia akan develop by itself. Memang pemaju akan majukan. Kerajaan tak payah buat apa-apa, dia akan maju sendiri. Kemudian koridor Kulai ke Bukit Batu, yang ini IRDA dah ambil alih. IRDA buat projek Microsoft ICT untuk teknologi maklumat, pusat pengumpulan data, sebab bawah IRDA. Tetapi ada lagi satu koridor, Kulai, Sedenak, Kota Tinggi. Koridor ini koridor orang Melayu, kampung-kampung tradisi Felda, inilah semua koridor. Koridor ini belum ada apa-apa, kebanyakannya di luar kawasan IRDA. Yang ini saya harap UPEN, Felda dan KKLW tolong tengok. Kerana apa? Kita hari ini yang duduk dalam Dewan ini, yang bertugas memegang jawatan, kita bertanggungjawab. Saya sebagai Adun Bukit Permai, saya tak rela 20 tahun lagi orang Melayu di Kulai duduk terpinggir. Kerana pembangunan di Senai tak seimbang dengan koridor Kulai Senai dan Kulai Kota Tinggi, pembangunan dia tak seimbang. Saya nak kita lah sebagai anggota kerajaan bantu orang Melayu ni bangunkan tempat tu. Kita wujudkan kawasan pertumbuhan baru. Kerana apa? Tempat itu mampu dijadikan kawasan pertumbuhan Melayu yang baru. Kerana apa? Kerana di situ, saya nak cerita dengan Datuk Speaker, di situ semua kawasan yang saya sebut tadi, Kulai, Sedenak, Kota Tinggi, ada lebih kurang 9 felda. 9 felda merangkumi 1,500 rumah
Kalau dia ada anak 4, maksudnya ada lebih kurang 6 orang satu rumah. 1,500 kali 6 ada 9,000 population equivalent dengan izin. Kalau 9,000 populasi ini membelanjakan RM1,000 satu bulan, koridor itu ada kecairan wang sebanyak RM9 juta satu bulan. Sekarang duit ini cairnya ke mana? Itulah ke Senai, ke Kulai, ke Indahpura, ke Bandar Putra. Kenapa tidak kita bawa pembangunan baru yang dipelopori oleh Bumi Putra supaya kecairan wang 9 juta sebulan itu boleh ditumpukan di kawasan itu untuk kita bangunkan satu bandar baru. Ini perjuangan. Kalau nak cerita, ini jihad. Kitalah yang berencana bagaimana kita nak membentuk satu kawasan rantaian Bumi Putra ataupun melebar. Kita tak boleh biarkan pembangunan itu berlaku macam tu saja. Kita tengok aja, akhirnya 20 tahun lagi Melayu Kulai terpinggir. Kulai, Senai terus membangun, yang duduk kampung-kampung Felda macam itu je lah. Sedangkan duit yang memakmurkan ekonomi di Senai, di Kulai itulah duit orang Felda, duit orang kampung. Jadi kita kena bawa ini jihad ekonomi. Jadi saya menyeru kepada agensi kerajaan, JCOP, KPRJ, PIJ, agensi federal, KKLW, Felda, marilah bersama-sama saya kita jalankan jihad ekonomi untuk kita membentuk satu perkampungan penempatan perbandaran baru orang Melayu di Kulai supaya Melayu Kulai tidak terpinggir untuk tempoh puluhan tahun akan datang. Okey. Yang berhormat Datuk Speaker, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Menteri Besar Barisan Exco kerana telah meletakkan Kulai antara tajuk-tajuk utama dalam bajet tahun ini. Daun Selasih, Daun Mengkudu, terima kasih, thank you. Bukit Permai menyokong rundingan yang dibawa oleh Rengit. Terima kasih. Oh, engineer dia punya pantun macam tu Ya. Pemanis. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker dan ahli dewan yang saya sanjungi sekalian. Aspirasi Johor nombor 1. Pemanis amat teruja dengan matlamat dan hal 7 pembangunan negeri Johor sebagaimana yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu melahirkan masyarakat terbaik dan bukan sekadar negeri maju. Telah tiba masa Johor lepas daripada sindrom dan tahap Malaysia boleh, iaitu bukan lagi sekadar buat apa yang orang lain buat. Itu mediokratik. Pemanis sila Ya, rehat sebentar. terima kasih.
pemanis sambung. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Jadi sebelum saya teruskan, saya teringat sesuatu perkara di mana kadang-kala kita berusaha begitu gigih dan kuat, kerajaan, pihak Wakil Rakyat Barisan Nasional di Dewan ini kita mempersembahkan hasil usaha kita, tapi bila kadang-kala balik kawasan di luar sana, gambaran awam terhadap prestasi kerajaan lain. Kononnya saya rasa utamanya bergantung kepada bagaimana media melaporkan. Jadi saya dah lama kita nak minta kerajaan, khasnya pihak Esko, untuk meneliti press statement daripada pembangkang dan juga isi yang mereka persembahkan khasnya di luar dewan ini, supaya satu gambaran yang lebih jelas, ya, dan menyeluruh. Kalau tidak, setiap kali balik kawasan kita rasa hampa kerana mereka dapat gambaran yang amat lain sekali, ya, dengan apa yang kita melalui di dewan ini. Yang Amat Datuk Speaker, justru marilah bersama-sama menyahut misi Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan menjadikan Johor terbaik nombor 1 dalam semua bidang. Aspirasi ini tidak perlu terhad dengan hanya membuat perbandingan antara kita di Johor ini dengan negeri lain atau purata kebangsaan. Ia seharusnya berada dalam kelompok perbandingan antarabangsa atau kumpulan serantau. Yang Amat Datuk Speaker, dalam usaha kita untuk memacukan tenaga bagi menjadikan Johor yang lebih produktif dan progresif, ada dua perkara yang perlu dijadikan agenda utama. Pertamanya, perolehan bakat. Kita mesti berusaha memperolehi dan mendapatkan bakat berkemahiran tinggi, khasnya dalam bidang teknologi dan pendidikan. Johor sedang bersaing dengan Singapura, Lembah Kelang dan Putrajaya khasnya untuk sumber manusia yang boleh memimpin dan menambah nilai sebagai bidang sama ada dalam berbagai bidang dan sama dalam sektor swasta atau pentadbiran awam. Sebagai permulaan, kita seharusnya mengelak daripada mengulang usaha-usaha yang dilakukan pada peringkat nasional seperti Talent Corp yang memanjakan mereka dari luar negara dan memberi insentif yang bukan-bukan. Kita telah melihat usaha ini akhirnya tidak mencapai objektif yang diharapkan. Apa yang penting adalah membangunkan satu keadaan di mana mereka yang berbakat dan berpotensi dengan relanya berhemat di negeri Johor, mari kita sediakan ruang dan peluang untuk mereka menyatakan aspirasi kerjaya. Dan agenda ini pada pendapat pemanis merupakan ibu kepada semua agenda untuk memajukan negeri Johor. Kedua, pentadbiran berintegrasi. Pemanis panjang lagi. Agak panjang juga. Okey, sila duduk. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, sukacita dimaklumkan Majlis Agama Islam Negeri Johor telah membuka cawangan kaunter taksiran dan bayaran zakat harta, bayaran saham wakaf Johor dan fidyah di aras 1 bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar. Siapa-siapa yang berminat bolehlah berurusan. Ahli Yang Berhormat, saya tangguhkan Dewan ke jam 2.30 petang.